Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kepada Anda semua yang menonton video ini. Terima kasih kepada yang sudah setia, sudah lama bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru, selamat datang admin ucapkan. Saudara-saudara yang saya amat hormati. Setelah berita yang tergempar, peletakan jawatan mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan Perikatan Nasional, sah MB Terengganu letak jawatan sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional. Setelah perkara ini disahkan, ramai yang mula membuat spekulasi, ramai yang mula bersuara. Ada yang kata ini bermulanya pergolakan di dalam PAS dan Bersatu, kerana peletakan jawatan Dr. Sam ataupun Ahmad Samsuri menunjukkan bahawa protes PAS terhadap jawatan Bersatu di dalam PN. Nah, mungkin itu adalah antara pandangan daripada penyokong-penyokong PAS. Dan saya rasa tidak dapat dinafikan ada kepimpinan PAS yang mahu jawatan top 5 PN itu mungkin diketuai oleh pemimpin daripada PAS sendiri. Nah, saudara-saudara, kelam selubungi PN jika gagal lihat isyarat Dr. Sam, kata pemimpin Bersatu. Ahmad Samsuri Mokhtar letak jawatan Bendahari Agung PN secara mengejut tanpa memberikan sebarang alasan. Seorang pemimpin Bersatu bimbang keadaan kelam bakal menimpa PN susulan peletakan jawatan Ahmad Samsuri sebagai Bendahari Agung, yang juga mungkin isyarat besar terhadap pimpinan Muhyiddin. Pemimpin enggan dinamakan itu berkata, walaupun belum jelas alasan tindakan naib Presiden PAS itu, namun pimpinan PN perlu segera memperbetulkan keadaan bagi mengelakkan perpecahan sekaligus menjejaskan peluang menang pada PRU 16. Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mengesahkan peletakan jawatan Bendahari Agung PN. Keputusan dibuatnya 2 hari selepas pengumuman pelantikan beberapa pemimpin Bersatu dalam komponen terbabit, antaranya Azmin sebagai Setiausaha Agung. Azmin juga Setiausaha Agung Bersatu. Turut diumumkan Timbalan Presiden Hamzah Zainuddin sebagai Timbalan Pengerusi PN. Naib Presiden Ahmad Faizal Azumu, Ketua Penerangan, Ketua Wanita Mas Ermiati Samsudin, dan 2 lagi Naib Ronald Kiandi serta Razidi Jidin dilantik anggota Majelis Tertinggi. Kebetulan atau tidak, tindakan Samsuri berlaku selepas pengumuman pelantikan dalam PN, dan ini perlu dilihat Muhyiddin selaku pengerusi. Jika wujud perasaan tidak puas hati PAS berhubung keadaan itu, tak boleh ambil ringan kerana sudah ada petunjuk besar dari PAS. Ia ibarat protes halus terhadap keputusan didakwa hanya dibuat sebelah pihak, katanya kepada FMT yang bimbang perkembangan itu juga berkait isyarat terhadap pimpinan Muhyiddin. Selain Presiden PAS Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi, pimpinan parti itu yang menduduki jawatan kuasa PN terdiri Taqiyuddin, Hasan, Timbalan Setiausaha Agung, dan Sanusi, Ketua Pengarah PN Pilihan Raya, Muhammad Afnan Hamimi, Ketua Pemuda, dan Tuan Ibrahim Tuanman, serta Idris Ahmad, anggota Majelis Tertinggi. Sementara itu, sumber yang mengetahui perjalanan mesyuarat tertinggi PN Isnin lalu mendakwa senarai nama pelantikan jawatan utama dalam gabungan berkenaan telah disusun lebih awal tanpa ada perbincangan. Tok Guru Hadi pun nampak banyak berdiam, seolah-olah beri sesuatu isyarat. Nah, saudara-saudara, jika ini terus berlaku, masa depan PN kelam di bawah Muhyiddin. FMT telah menghubungi pimpinan PN termasuk Azmin untuk mendapat maklum balas. Kalau benarlah PAS tak puas hati dengan Bersatu dengan pelantikan-pelantikan jawatan tersebut, adakah dengan ini PAS keluar PN bergabung dengan Kerajaan Perpaduan
ataupun sebaliknya bersatu keluar PN dan bergabung dengan kerajaan, ataupun kedua-dua parti ini berpecah dan menjadi pembangkang. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, masih ramai yang menantikan apa perkembangan terkini. Ada yang kata dakwaan skandal rasuah ini bagi menjatuhkan reputasi Ketua Menteri Sabah. Tapi di sisi yang lain, rakyat Sabah, negeri di bawah Bayu, mulai bersuara. Mereka kata kalau ada pemimpin yang benar-benar rasuah di dalam video rasuah tersebut, kalau ada adun termasuk Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Keuangan Sabah terlibat dengan rasuah dan adun-adun tersebut, sepatutnya mereka tidak layak untuk memegang jawatan itu. Nah, itu kata orang Sabah, kata netizen lah. Tapi akhirnya kita nantikan saja apa yang berlaku berkaitan dengan case skandal rasuah di Sabah ini. Apapun, kita menantikan keputusan terkini daripada SPRM khususnya. Ini satu berita yang saya terima ataupun satu maklumat yang saya terima berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Dalam satu kenyataan rasuah adun Sabah, SPRM rakam percakapan 15 individu termasuk pemberi maklumat. Azam Baki memaklumkan pemberi maklumat tersebut enggan menyerahkan apa-apa bukti yang dimilikinya karena masih menuntut pelindungan immunity. Tapi pemberi maklumat sudah mendedahkan video-video tersebut. SPRM telah merekam percakapan 15 individu termasuk 8 adun Sabah dan seorang pemberi maklumat berhubung video dakwaan skandal rasuah melibatkan adun di negeri itu. Jadi antara persoalannya, kalau dah direkam percakapan, kalau dah siasatan dimulakan, kalaulah mereka didapati bersalah, termasuk Ketua Menteri, termasuk Timbalan Ketua Menteri, termasuk Menteri Keuangan, sudah pasti tindakan undang-undang perlu dikenakan kalau mereka bersalah. Jadi, adakah ini membawa kepada tangkapan terhadap pemimpin-pemimpin ini, termasuk ahli Dewan Undangan Negeri, adun-adun yang terlibat? Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata sesi merakam percakapan semua individu telah selesai. Beliau berkata pihaknya telah menerima laporan terhadap pemberi maklumat itu yang didakwa bersekongkol dengan seorang pegawai dari Kerajaan Negeri Sabah berhubung isu penerokaan mineral. Saudara-saudara, apakah yang akan berlaku selepas ini? Kita nantikan saja. Silakan komen di bawah.